Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Salam, cikgu. Okey. Okey, malam ni saya buat kelas untuk tajuk pelarasan Form 4 tapi saya panggil sekali pelajar tingkatan 5 sebab diorang perlu kemaskini tajuk pelarasan. Untuk peperiksaan pertengah tahun, awak jangan terkejut kalau tiba-tiba saya keluarkan soalan yang sama dengan pelajar tingkatan 5. Jadi benda yang awak belajar sebenarnya sama yang pelajar tingkatan 5 akan jawab. Cuma untuk pelarasan Form 4 kita akan pergi satu persatu sebab awak baru belajar. Jadi Form 5 ni hanya jemputan saja. Tapi yang pandai pun ada dalam ni. Hei, yang tak pandai ni tak masuk. Ini yang terbalik ni. Yang pandai ada dalam ni. Kenapa nak masuk kelas ni? Yang tingkatan 5 ni. Yang tingkatan 5 kenapa nak masuk kelas? Awak dah okey kan? Tak cukup latihan ke? Jawablah. Nak bagi tambah ingat. Okey, kalau Anisha tu dia kena masuk Anisha, Pavitra, geng awak ni kena masuk sebab memang lemah sangat dalam pelarasan. Okey, untuk yang tingkatan 5 yang ada di sini, saya tahu ada yang kebanyakannya ada yang dah cemerlang. Awak tak cukup latihan, nanti saya akan bagi modul Saya dah ada modul, saya bagi modul, awak go through saja modul yang saya bagi tu. Jadi untuk hari ni kita akan belajar tajuk pelarasan. Pelarasan yang akan kita belajar adalah pelarasan tajuk tingkatan 4 yang pelajar tingkatan 4 minggu hari Isnin baru ni awak dah belajar penyata keuangan tanpa pelarasan kan? Betul? Okey, sebelum tu seorang baca doa. Saya nak Amirul Hakim baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan belajar pelarasan satu persatu. Sebelum tu saya share dulu apa tajuk-tajuk yang awak akan belajar selepas ini. Maknanya setiap hari tajuk lain. Lepas tu bila dah habis saya akan combine untuk semua tajuk. Okey, tajuk yang awak akan belajar ialah tajuk pelarasan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Cikgu. Okey, ni tajuk pelarasan yang awak akan belajar. Yang pertama ialah awak dah belajar inventory akhir. Ingat tak saya dah ajar Saya kata inventory akhir ambil yang paling rendah. Jadi inventory akhir awak akan ambil nilai yang paling rendah. Sekejap, saya nak yang baru masuk ni. Okey, yang kedua ialah inventory awak dah belajar. Yang kedua pada malam ini yang awak akan belajar pelarasannya ialah stok akhir ni dia panggil inventory akhir. Yang kedua awak akan belajar, saya akan nak jawab ialah susuk nilai. Apa itu susuk nilai? Susuk nilai ni maksudnya ialah belanja yang akan menyebabkan aset bukan semasa berkurang. Contoh saya beli kereta pada tahun 2018, ini betul harga kereta adalah 92,000. Selepas tu berlaku susuk nilai, kereta saya akan semakin berkurang. Jadi belanja ni akan bertambah tetapi aset bukan semasa saya ni akan semakin berkurang. Nanti saya akan ajar cara pengiraan susuk nilai terkumpul. Kaedah apa susuk nilai yang ada ialah yang pertama ialah kaedah garis lurus atau ATAKOS. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah ansuran tetap. Ansuran tetap ni kos tolak nilai skrap bahagi dengan usia guna. Okey, ada 3 kaedah. Senang je. Okey, kaedah yang ketiga adalah kaedah
baki berkurangan. Yang ini dipanggil penilaian semula, asuran tetap ni penilaian semula. Yang ketiga adalah baki berkurangan. Kena tolak dulu susut nilai, lepas tu baru kena darab. Penilaian semula ni macam kaedah dia harga lama tolak dengan harga baru. Okey, nanti awak akan jumpa saya, awak akan tahu lebih detail. Okey, malam ni juga awak akan belajar ialah peruntukan hutang ragu. Apa maksud peruntukan hutang ragu? Ialah anggaran hutang yang tidak dapat dikutip. Contoh Safi ada hutang dengan saya 5,000. Tiba-tiba Safi muflis, jadi ada anggaran hutang yang tak dapat dikutip. Hutang Safi ni saya anggap hutang yang tidak dapat dikutip. Ada dua situasi iaitu sama ada kita akan wujudkan peruntukan hutang ragu ataupun dah wujud ada berlaku pengurangan atau penambahan. Nanti kita tengok bila formula dia. Okay ni lepas tu hutang lapuk. Malam ni juga saya akan ajar hutang lapuk. Apa itu hutang lapuk? Hutang yang tak dapat dikutip sebab dia muflis, meninggal dunia, tidak siuman. Jadi hutang lapuk zaman dulu dia panggil penghutang. Zaman sekarang dia panggil akaun belum terima. Dia lain sikit. Ni istilah zaman dulu ni. Saya tak boleh nak edit tadi. Okey, lepas tu hutang terlapuk terpulih. Yang lain saya tak nak sentuh lagi. Jadi malam ni saya akan ajar susut nilai dengan hutang, peruntukan hutang ragu. Okey, jelas? Jelas tak? Jelas, cikgu. Jelas. Ya, cikgu. Okey, form 4 jelas Form 4. Form 5 dia dengar je. Form 4 awak jelas Okey, seterusnya ialah kita tengok soalan. Soalan awak, buka soalan awak. Ada tak soalan? Nampak tak ni? Soalan 1, Syukra Enterprise nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Soalan ada tak? Semua dah ada soalan Dah, cikgu. Okey. Yang pertama ialah soalan ni, ini saya dah mula conteng Sekejap, draw. Saya nak colour apa ni? Saya nak colour orange lah. Okey. Sekarang ni ialah, saya kata yang pertama, ini dia dah garis untuk awak. Kalau dia dah garis ni, jadi dia tak ada masalah Yang biasa saya jawab ialah benda yang tidak digaris. Bila tidak digaris, awak kena garis. Jadi kat sini dia dah garis. Senang awak nak baca Jadi yang pertama awak mesti garis dulu. Kita tengok yang bawah. Ini dia dah garis. Kalau yang dekat bawah ni, ini pun dia dah garis. Jadi dah garis ni tak perlu awak nak garis lagi. Benda dah baris. Tapi dia kalau dalam peksa, kalau dia tak garis, awak kena garis. Garis. Anggaran je 3 ke 4 ke garis. Senang awak nak baca data. Takut datanya terbalik. Nanti awak tersalah ambil data orang. Okey. Yang kedua, apa yang perlu awak buat yang kedua? Bila dah garis. Selepas tu kena buat apa? Hormat. Belum. Ni awak dah garis ni. Okey, yang kedua kena buat apa? Cari apa dulu? Form 4 cari apa dulu? Form 4 dulu. Form 5 dia dah tahu dah semalam dia belajar lagi semalam. Kena cari apa? Hasil. Kena cari apa? Saya suruh cari kat sini ni. Awak kena cari apa kat sini? Yang penting. Audi. Audi. Okey, kita cari Audi yang pertama. Apa dia Audi yang pertama? Angkutan. Masuk. Angkutan masuk. Masuk. Okey, ada lagi tak Audi? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okey, yang kedua awak cari apa? Lepas dah cari Audi, awak cari apa yang kedua? Hasil. Hasil. Okey, kita tengok belah sini hasil. Apa dia hasil kat sini ada? Kita tengok hasil dia awak ada apa kat sini? Apa hasil awak ada? Ada tak hasil? Commission. Okey, hasil ada. Lagi apa lagi? Ini apa ni? Diskaun apa? Diterima. Okey, diskaun diterima. Tu lah diterima. Susah pula nak eja ni. Awak eja sendiri. Saya susah nak eja ni. Sebab dia punya pensel tak best Diterima. Try. Diterima. Nanti Adri tak tahu. Adri ada? Adri? Saya nak sebut Tia Tampak je sekarang ni. Sebab Tia Lima dengar Tia Tampak saya nak sebut. Adri ada? Tak ada Okey. Selepas tu ini yang warna hijau ni ini adalah hasil. Okey, belanja. Pawitra belanja. Apa dia belanja kat sini? Ada. Belanja ada apa kat sini belanja?
Pelajar tingkatan 5. Belanja ada apa kat sini? Kita tengok daripada sini dulu. Apa dia belanja? Ada diskaun diberi. Okey, diskaun diberi. Lagi? Apa lagi? Insurans. Lagi? Alat tulis. Alat tulis. Alat tulis. Lagi? Bayaran. Ada bayaran. Kadar bayaran. Lagi? Gaji. Gaji. Utar lapuk dulu. Utar lapuk. Lagi? Sewa premis. Sewa premis. Lagi? Gaji. Dah salah dah. Ada atas pinjaman. Macam mana dia nak ni? Dia kena eraser kan? Dia dah ugut dah ni. Dah pandai dah. Okey. Lagi apa lagi? Faedah atas pinjaman. Okey. Yang warna pink adalah belanja. Yang warna pink adalah belanja. Okey. Seterusnya. Kita nak cari apa pula? Seterusnya. Okey. Pinjam sekejap. Seterusnya kita nak cari apa? Kita nak cari apa? Dah cari hasil, kita kena cari apa lagi kat sini? Yang takut kita tertukar ni. Kita cari belian dengan pulangan. Okey. Okey. Belian. Pulangan belian ada tak? Awak kena buat apa ni? Silang Awak kena buat apa? Silangkan. Awak kena silang Awak kena silang. Okey, bila awak dah silang, atas ni kita cari dulu aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Awak ada apa aset bukan semasa? Form 4. Auni, kita ada apa Auni? Aset bukan semasa. Kita ada apa? Perabot. Perabot. Lagi? Kenderaan. Susut ni dah terkumpul perabot. Jangan tinggal. Lagi kita ada kenderaan. Lagi? Susut nilai terkumpul kenderaan. Okey, lagi? Ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Tengok awak dah hagi-hagi, awak dah nampak semakin berkurang Okey, next kita kena buat, sebelum kita tengok pelarasan, kita kena buat format. Okey, buat format. Ni format saya dah siap. Hari ni saya canggih sikit hari ni, saya rajin. Tiba-tiba jadi rajin malam ni. Jadi format saya dah siap Jadi saya dah masuk. Tadi kita ada nanti awak tulis tajuknya di sini. Ini saya tinggalkan. Berapa hari bulan ni dia awak punya ni? Dia punya Itu pandai. nak apa? Rider. Ha? Rider. Lighter. Rider. Okey. Berapa hari bulan akaun kita nak tutup ni? Akaun kita nak tutup berapa hari bulan? Tengok dekat soalan. Berapa bulan kita nak tutup ni? Ke dah lagi dah soalan? 21 Disember. Berapa? 31 ni, 31 Julai 2019. Jadi dekat soalan ni awak mesti tulis berakhir 31 Julai 2019. Ini soalan percubaan MRSM Okey, selepas tu awak akan tulis jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Kos jualan, inventory awal semua ada, tapi ini tak ada. Kalau tak ada nanti awak skip benda ni tak ada. Jadi ini saya ajar cara laju. Jadi awak skip, benda ni tak ada. Yang lain semua ada. Okey, hasil. Apa hasil awak ada tadi? Baca kat saya hasil. Awak ada apa hasil? Diskaun diterima dengan komisen diterima. Diskaun diterima dengan komisen diterima. Okey, letak hasil. Diskaun diterima dengan komisen diterima. Okey, selepas tu selangkan 2 atau 3 baris. Selangkan 3 baris Mesti dah selang 3 baris sebab kita ada pelarasan. Okey, belanja. Baca belanja. Belanja apa awak ada? Cepat baca. Diskaun diberi. Diskaun diberi. Lagi? Insurans. Diberi. Insurans. Alat tulis. Insurans. Lagi? Alat Alat tulis. Lagi? Kadar bayaran. Kadar bayaran. Lagi? Apa lagi ada? Ya, Hutang lapuk. hutang lapuk. Lagi? Sewa premis. Gaji.
lagi sewa Sewa premis, lagi Baik atas pinjaman. faedah atas pinjaman. Okey, ni belanja awak dia. Jadi bila awak tengok sepita selalu, awak punya ni kita dah ada complete kita dah buat format dia. Tengok format dia saya buat. Jadi kat sini saya dah buat sampai bawah, saya tinggalkan 5 baris kat bawah ni sebab kita ada pelarasan. Kat atas tinggal 3 baris, kat bawah tinggalkan 5 baris. Okey, boleh? 3 4. Tiada 5 dia dah tahu, tiada 4 dia Boleh, kena cikgu. tinggalkan. Okey. Seterusnya penyata kedudukan keuangan. Pergi dekat penyata kedudukan keuangan. Ini format pun saya dah siap. Okey, jadi kat sini 31 Julai 2019. Okey, aset bukan semasa awak ada apa tadi? Yang Auni baca tadi? Awak ada perabot lagi? Awak ada apa Ada lagi? Cikgu, Susut nilai dah, terkumpul perabot. Susut nilai terkumpul perabot. Kenderaan. Tak perlu tulis susut nilai. Dia dah ada dah kat sini. Oh. Susut nilai dah ada kat sini. Okey. Okey, seterusnya ialah aset semasa. Awak ada apa aset semasa? Awak ada inventory akhir. Ini basic Basic dia dah ada. Inventory akhir, akaun belum terima, tolak peruntukan hutang ragu. Awak ada tunai tak? Tunai ada tak tunai? Tunai ada? Ada. Tunai ada. Bank ada tak bank? Ada. Okey, ada bank. Okey, selepas tu tolak liability semasa, awak ada akaun belum bayar, lepas tu awak tak ada. Ini selang kat atas ni awak selang 4 baris, kat bawah pun liability semasa pun selang 4 baris. Lepas tu baru awak tulis modal kerja, selang 4 baris sebab ada pelarasan lagi awak akan belajar selepas ni. Yang tadi hasil 3 baris, belanja 5 baris, aset semasa dengan liability semasa 4 baris. Okey, sekarang ni dekat bawah ada modal awal, ada campur untuk bersih, 1 baris, tolak ambilan, dapat modal akhir. Lepas tu liability bukan semasa, ada pinjaman tak dalam soalan ni? Ada tak pinjaman? Pinjaman ada tak? Ada. Okey, ada pinjaman Okey, dah boleh? Boleh Okey, sekarang saya kecilkan ruangan, saya nak buat pelarasan. Ni saya dah kecilkan ruangan, saya nak ambil soalan duduk sebelah. Okey. Mana pula nak kecil ni? Okay, kita baca soalan yang pertama. Okey, yang pertama inventory akhir. Tengok ni, saya buat sebelah-sebelah ni. Nanti awak tengok senang nak rekod. Nampak tak nak rekod ni? Saya duduk sebelah-sebelah. Okey. Nampak. Yang pertama ialah inventory akhir. Ini form 5 pun awak baru jumpa soalan ni. Inventory akhir. Dia tak bagi inventory, dia bagi jadual. Jadi caranya ialah mana pula color saya ni? Bila dah kecil color tak jumpa. Caranya ialah awak kena cari kad inventory, awak ambil setiap satu, awak ambil nilai paling rendah. Contoh ikan bilis. Ambil harga paling rendah. Nak ambil yang mana? Yang ini paling rendah. Okey, bilis mata biru. Mana paling rendah antara dua ni? Harga pasaran. Harga pasaran. Talam kering. Ikan talam. Harga pasaran. Harga pasaran. Kenapa pula dia pergi ni? Eraser. Susah juga ni kalau tersalah ni. Okey. Harga pasaran. Kejap. Kat sini harga pasaran. Ikan kurau harga apa? Harga kos, cikgu. Harga kos. Okey, campurkan ke empat-empat ni. Campur. Campur sekarang. Berapa awak dapat campur? Okey, awak campur dapat berapa? 13,450. Okey, saya terus pergi dekat akaun untung rugi. Saya pergi dekat dia punya inventory akhir. Berapa awak dapat? Saya terus masuk kat sini. Inventory akhir 13450. 13450. 13450. Saya dah masuk kat sini sekali. Lepas tu saya pergi pula dekat sini. Ini macam game tau kita main. 13450.
1, 3, 4, 5, 0. Okey, saya masukkan dua-dua. Awak dapat 1 markah. Okey, seterusnya ialah kita pergi yang nombor 2. Okey, ini awak dah mula belajar pelarasan. Okey, apa ayat dia? Seorang akaun belum terima muflis. Hutannya 570 dihapus sebagai hutang lapuk. Okey, dia muflis, hutannya dihapuskan sebagai hutang lapuk. Yang pertama awak kena pergi dekat akaun perdagangan, ikut saya buat Pergi dekat akaun perdagangan, pergi dekat hutang lapuk dulu. Hutang lapuk. Okey, tengok dalam soalan. Hutang lapuk yang dah ada berapa? Hutang lapuk yang dah ada berapa? 600. 600. Lepas tu kena tambahkan lagi hutang lapuk dalam pelarasan. Berapa pelarasan? 570. 570. Okey, tambahkan 2 ni. Berapa hutang lapuk awak dapat? 1170. 1120. Kat 70. sini 70. Okey, 70. 1170. Okey, jadi kat sini awak dah masuk hutang lapuk. Faham? Faham? Faham. Okey. Buat nota kat situ, hutang lapuk pergi dekat belanja dulu. Masukkan dekat hutang lapuk kena tambah. Hutang lapuk kena tambah sebab ini mainan yang awak akan main sentiasa. Hutang lapuk dengan susut nilai. Okey. Yang kedua, pergi dekat akaun belum terima. Okey, akaun berterima asalnya ada berapa dalam penyata kewangan? Ada berapa? 27470 kan? Ada kan? Ada cikgu. 27470 ada 570 tak dapat dikutip. Jadi awak kena tolak. Okey. Awak tolak dapat berapa? 26,900. 26,900. Kata 5 boleh? Boleh tak form 5? Boleh. Boleh. Awak diam je bagi. Okey. Kita pergi, okey dah siap tadi. Ingat awak rekod ni dapat 1 markah. Kat sini dapat 1 markah, akaun kat sini pun dapat 1 markah. Pergerakannya adalah dekat pelarasan. Okey, yang kedua ialah PHR. PHR kat bawah ni dia kata peruntukan hutang lagu diserahkan 2%. Jadi 2%, mana persen saya? 2% darab dengan nilai akaun belum terima 26,900. Okey, berapa awak dapat? 538. 538. Jadi sekarang ini awak kena buat dekat sini dulu tau. Yang pertama dekat bahagian hutang lapuk kalau hutang lapuk. Lepas tu kalau PHR buat dekat aset semasa dahulu. Baru buat dekat perdagangan. Untuk PHR sahaja. Okey. Lepas itu tadi awak dapat 538. Dalam soalan peruntukan hutang ragu dah ada berapa? Dalam soalan ada berapa peruntukan hutang ragu? Tengok dalam soalan. 350. 350. Kita tak nak 350 tapi awak dah kira awak dapat 538. Awak dah dapat 538. Kita tak nak dah 530. 350 nak pergi 538 berlaku penambahan ke pengurangan? Penambahan. Okey, berapa lagi kena tambah? 8. Tolak. 188. 188. Okey, apabila berlaku penambahan, awak kena pergi dekat belanja, awak kena tulis dekat bawah ni hutang ragu, buat dalam kurungan penambahan 188. Okey, lepas tu siap. Okay, next. Bawah. Jadi benda ni awak akan sentiasa jumpa nanti kita akan tengok dari semasa ke semasa. Okey, yang bawah. Polisi susut nilai aset bukan semasa. Yang pertama kita ada siapa? Kita ada siapa? Yang pertama? Susut nilai apa tu dia nak? Susut nilai apa tu dia nak yang pertama? Perabot. Perabot. Susut nilai perabot. Okey, dalam kurungan. Berapa persen dia bagi? 20% setahun. Kalau atas kos, awak terus darab 20%, darabkan dengan nilai perabot. Perabot awak berapa perabot? 8,500. 8,500. Okey, darab. Awak dapat berapa kat sini?
1.700. 1.700. 1,700. Betul? Okey, awak dapat 1,700. Pergi dekat sini dulu. Pawitra, nampak tak? Anisha, nampak tak? Pergi dekat sini dulu. Okey, next seterusnya ialah baru awak kena pergi dekat perabot, accept bukan semasa, awak pergi dekat perabot, masukkan dulu kos perabot. 8,500. Susuk nilai terkumpul. Tengok dalam soalan, susuk nilai terkumpul perabot dah ada 1,700. Awak kira tadi dapat lagi 1,700. Jadi kena tambah. Okey, tambah berapa? 34. 3,400. Jadi awak kena tambah, tapi automatik dekat sini dia akan ni salah ni, patutnya dia kena tolak ni. Dia tak boleh sum, dia kena tolak. Okey, jadi kat sini bila susut nilai kita kena tolak. Patutnya dia kena tolak ni. Tolak ni. Okey, dia kena tolak. Jadi 8,500 kena tolak 3,400, awak akan dapat nilainya ialah 5,100. Okey, yang kedua, kita tengok pula susut nilai kaedah yang kedua iaitu kenderaan. Pergi lagi dekat sini, awak tulis susut nilai kenderaan. Cikgu. Susut. Susut. Susut nilai kenderaan. Okey, saya buat kat bawah jalan kerja dia sebab dia panjang sikit. Okey, tengok kenderaan. Dia nak baki berkurangan. Ni kaedah yang kedua baki berkurangan. Tengok kenderaan berapa kenderaan? 55,000. Tolak dulu dengan susut nilai kenderaan yang dah ada 5,500. Lepas itu baru awak darat dia bagi berapa persen? 10%. Okey, berapa? 4950. Apa? 4950. 4950. Nampak tak perbezaan dua ni? Yang ini dia darab terus, yang ini dia tolak dulu baru dia darab. Nampak tak perbezaan dua ni? Yang ini atas kos, yang bawah ni ialah baki berkurangan. Baki berkurangan ni maknanya kena tolak dulu. Form 5 awak nampak tak kat sini? Yang biasa awak salah, patutnya awak tak boleh salah ni. Nampak tak benda ni? Dalam mana-mana tajuk ada pelarasan yang ini. Okey, seterusnya ialah awak pergi dekat kenderaan, tengok harga kenderaan 5,500. Okey, susut nilai terkumpul, tengok dalam soalan dah ada 5,500. Campur lagi yang awak dapat tadi, berapa? 4,950. Campur dua tu. Kat sini awak dapat berapa? 10,450. 10,400. Campur dua ni, berapa dapat? 10,400. Dapat berapa? Dapat tak? Tambahkan Tambahkan dulu. 5,500. Lepas tu awak tambahkan yang itu. 10,400. 50. 50. Kenapa slow sangat cakap? Okay, ni betul tak ni kat atas tadi ni? Betul dah kan? Okay, ni saya buat formula sekejap. Sama dengan ni, tolak. Okay. Dah. Nampak tak? Susut nilai awak kena tambah dulu. Susut nilai terkumpul, lepas tu baru harga kos tolak dengan susut nilai terkumpul, awak akan dapat nilai yang sebenar. Okey, kat sini awak akan dapat nilai dia, harga dia semakin berkurang kat sini. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, sekarang kita tengok magic kita buat. Betul tak formula saya ni? Okey, baca saya jualan. Jualan berapa jualan? Baca jualan cepat. Kita nak tengok jadi tak formula dia. 62,200. 62,200. 62,200. Pulangan jualan? Pulangan jualan berapa? 1,290. 1,290. 1,290. Alamak, dia punya lah. Sama dengan yang ini. Ni awak belajar kalau jadi accountant, benda ni awak akan belajar benda ni. Okey. Jadi inventory awal berapa inventory awal?
16,910. Belian? Belian? 700. 24,700. Pulangan belian? 2,230. 2,230. 230. Okay. Ini dia dah lagi. Saya dah okey buat formula dia tadi. Tolak. Okay. Audi berapa Audi? Audi angkutan masuk 760. 760. Tak, saya guna formula. Ini awak akan belajar nanti. Kalau nak tambah, kena tambah sum. Sum dalam kurungan. Yang ini. Lepas tu titik bertindih. Dengan yang ini. Tutup kurungan. Dia jadi nombor. Okey, bawah ni. Kos belian. Kos barang untuk dijual. Sama dengan. Tambah. Ni titik bertindih. Lepas tu tambahkan dengan C15. Okey, jadi ni inventory akhir. Cuba kira inventory akhir. Berapa dapat inventory? Okey, 2690. Untuk kasar? Kalau saya bagi ni dekat awak kan nak, memang awak main je nanti buat. Tak nak kira. 74,220. Sekejap. Formulanya 18. Tadi dah okey dah. Dia lagi juga ni. Di 18. Apa? 34,220. Hitung kasar. Okey. Hasil pula. Kita tengok bahagian hasil. Okey, bahagian hasil. Apa awak ada tadi yang pertama? Diskaun diberi. Berapa diskaun diberi? Diskaun diberi 560 kan? 560. 560. Lagi? Komisen diterima? 1,700. 1,700. Ini tak ada perubahan lagi Okay, jadi kat sini kita sumkan dia. Sama dengan sum. Sum C22 tambah C323. Okay, 2260. Lepas tu dekat atas ni kena tambah juga sum. Nanti tiba-tiba awak belajar benda baru. Buat Excel je malam ni. Titik bertindih dengan 24. Kita lari tadi dah okey dah tadi. Dia lari juga. Okey, ini dah dapat Kita masuk pula bahagian belanja. Awak ada diskaun diberi berapa? 330. 330. Lagi? Insurans? Insurans 4,400. 4,400. Lagi next. Alat tulis? Alat tulis 420. Berapa? 420. 420. Lagi kadar bayaran? Kadar bayaran 800. 800. Lagi gaji? Gaji 24,000. 24,000. Sewa premis? 4,800. 4,800. Faedah atas pinjaman? 450. 4,800. 4,800. Yang ini faedah atas pinjaman? 450. Okey, yang bawah ni dah. Semualah dia formula. Okey, susut nilai dah. Okey, sama dengan siapa yang sementara nak tunggu saya buat ni, awak dah boleh masukkan dulu nombor awak ni. Tak, saya nak automatic sini bila biar dia nampak kat sikit. Sama dengan okay, 43
Sama tak jawapan? Ke gaji salah ni? Betul lah gaji. Okey, untung bersih nanti sama dengan yang ini kena tolakkan dengan ni. Okey, ni dapat untung bersih 6, 7, 2, 8. Okey, nanti saya akan bagi benda ni, nanti awak boleh semak nanti. Dan boleh main-main. Okey, tunai berapa tunai? Yang ni dia dah kira tunai berapa? 1,000. 1,000. Bank? 13 Bank? 700. 3171. 1710. Okey, ni dia dah automatic dah. Dia dah kira. Akaun belum bayar sebab dia ada satu terus masuk belah sini. Berapa akaun belum bayar? 90. Akaun belum bayar 13,090. 13,090. Lepas itu modal kerja dia dah keluar, dia dah imbang. Okey, masukkan modal. Modal berapa modal? 84050. 84050. Untung bersih tadi? 6728. 67228. Masukkan 6728. Lepas itu ambilan ada tak ambilan? 1240. Okay, pinjaman? Pinjaman berapa? 33,000. 33,000. 122. Kenapa dia tak imbang? Mesti ada salah formula ni. Ada tertinggal lagi tak? Ada tak tertinggal? Okey, ni nanti saya tengok balik sebab mesti ada salah formula je. Kat sini dia ada salah formula. Jadi kalau buat rekod pelarasa, di sikit je tak imbang ni, mesti ada salah dekat sini ni. Dekat sini. Dia siapa ada buat kira manual? Ada buat kira manual tak? Yang lain. Form 5 ada tak buat kira manual? Ada tak kira manual yang form 5 dapat tak untuk kasar sama? Sama tak? Form 4 ada buat pengiraan dulu tak? Nanti saya cek balik nanti yang ini Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Yang ini nanti saya cek balik sebab dia formula je salah nanti. Okey, kita masuk pula soalan satu lagi. Sekejap, yang ini nak kena save dulu. Okey, kita masuk pula yang kedua iaitu kita masuk soalan seterusnya. Okey, soalan yang ni pula kita masuk. Yang pertama kita nak cari apa yang pertama? Kita kena apa yang pertama? Garis. Garis. Okey, ni dah garis. Yang kedua kita cari apa yang kedua? Audi. Kita cari Audi. Kita tengok Audi yang pertama, kita guna warna merah. Apa dia Audi ada kat sini? Angkutan masuk. Angkutan masuk. Okey, ni Audi. Ada lagi tak Audi? Tak ada. Dah tak ada. Okey, seterusnya yang ketiga. Kita nak cari apa pula kat sini? Hasil. Hasil. Okey, hasil apa ada kat sini? Commission. Commission. Ada commission. Lagi ada apa lagi? Tujuh. Ada apa? Ada ni. Ni apa ni? Sewa diterima. Sewa diterima. Okey, seterusnya sewa diterima. Seterusnya ialah belanja. Apa dia belanja kat sini ada? Gaji. Belanja.
Ada apa kat situ? Gaji. Gaji. Lagi? Apa lagi? Ada bayaran. Ada bayaran. Lagi? Insurans. Insurans. Lagi? Lapuk. Hutang lapuk. Lagi? Itu je kan yang ada kan? Okey, seterusnya ialah kita mula buat format. Sekejap, kita guna yang tadi. Okey, kita mula buat format. Yang pertama ialah awak pergi format dekat sini. Dia tak boleh. Kalau saya delete semua, formula dia akan hilang. Jadi saya kena delete gini je. Okey. Yang pertama ialah buat format dulu. Tadi awak ada apa? Audi, awak ada apa tadi? Angkutan masuk. Angkutan Kita masuk. masuk saja awak ada kan nak? Jadi kat sini awak dah, ini abaikan abaikan dulu nombor-nombor ni. Sebab kita nak buat format dulu. Hasil. Awak ada hasil apa yang pertama? Komisen dengan Komisen. sewa diterima. Dengan sewa diterima. Jadi benda yang sama, bukan benda yang berbeza. Okey, belanja awak ada apa belanja? Gaji, kadar bayaran, Gaji, lagi? Kadar bayaran. Lagi? insurans, Insurans. hutang lapuk. Lagi? Hutang lapuk. Hutang lapuk. Lepas tu yang lain ni kita tinggalkan kosong Yang ini tadi kita ambil yang tadi ni. Yang ini awak tinggalkan kosong. Tinggalkan kosong. Ini pun kita akan tinggalkan kosong. Okey, lepas tu pergi dekat PKK. Awak ada apa PKK? Akaun nak tutup dia pada 31 Mac. Jadi akaun kita nak tutup pada 31 Mac. Jangan ingat kena tulis tajuk. Aset bekas masa awak ada apa? Aset bekas masa. Premis, Premis dengan kenderaan. kenderaan. Kebetulan sama. Okey, lagi aset semasa. Ini macam biasa kita ada Oh, ya. mesin cetak tak ada. Tambah. Mesin cetak. Mesin cetak. Okey, inventory akhir akan belum terima. Lepas tu PHR. Awak tulis siap-siap kat sini. Okey, lepas tu tunai dengan bank. Tunai dengan bank ada tak? Tunai dengan bank? Tunai ada tak tunai? Tak ada. Tak ada. Tunai tak ada, kita Bank je ada. tak ada, boleh skip. Bank saja ada. Okey, jadi dia tak nak buang formula ni. Kalau saya delete kan nak habis dengan formula pun dia delete. Okey, lagi dekat bawah ni akaun belum bayar. Kita ada, tapi bank tu belah kredit tau. Jadi bank ni tak ada. Bank bila kita duduk belah kredit dia akan jadi kat sini. Bank overdraft. Bank overdraft. Overdraft. Okay, bank overdraft sebab dia belah kredit. Okay, selepas tu ini macam biasa. Modal awal campur untung bersih. Tolak ambilan. Lepas tu pinjaman. Ada pinjaman tak kat sini? Pinjaman ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada buang. Tak ada buang lah. Ataupun tak ada tulis. Okey. Seterusnya kita pergi yang pertama. Yang pertama apa? Inventory akhir. Inventory akhir ambil nilai yang rendah ke yang besar ke yang kecil? Yang kecil. Yang kecil. Okey, berapa inventory akhir? 28,200. 28,200 inventory. Lepas tu pergi dekat PKK. Awak pun buat juga. Pergi dekat inventory akhir. Kolom yang ketiga. 28,200. Ingat awak tulis ni terus dapat markah. Inventory akhir je. Yang kedua, sama juga macam tadi. Hutang lapuk. Hutang lapuk pergi mana dulu? Hutang lapuk pergi mana? Pergi mana hutang lapuk? Belanja. Pergi dekat hutang lapuk. Tengok dalam soalan. Hutang lapuk dah ada berapa? 3,320. 320. Jadi kena tambah ke kena tolak?
kena tambah. Jadi hutan lapuk dia semakin bertambah, jadi kena tambah. Berapa kena tambah? 370. Okey, awak tambah. Berapa dapat? 690. 690. Okey, dah settle. Lepas tu hutan lapuk. Pergi dekat sini pula sama macam tadi. Eka belum terima. Berapa Eka belum terima? 8370. Tolak hutan lapuk. Hutan lapuk 370. Jadi awak bersih je dapat berapa? Bersihnya dapat 8,000. Tak payah tekan kalkulator lah. Tolak je nombor belakang tu. Okey. Peruntukan hutan ragu. 8,000 darabkan berapa persen dia bagi? Berapa persen? 5%. 5%. Okey, darab. Berapa dapat? 100. Apa? 400. Dapat 400. Okey. Lepas itu, tengok dalam soalan, peruntukan hutan ragu ada berapa? Tengok dalam soalan, ada berapa? 250. Potong, tak nak. Saya nak 400. 250 nak pergi 400, berlaku penambahan ke pengurangan? Penambahan ke pengurangan? 250 nak pergi 400. Penambahan ke pengurangan? Penambahan. Jadi penambahan kena duduk kat sini. Hutan ragu dalam kurungan penambahan. Berapa lagi nak kena tambah? 150. 150. Jadi awak tulis kat sini 150. Okey, dah habis. Hutan ragu dah habis. Susut nilai pula. Yang pertama. Susut nilai apa ni? Yang pertama. Kenderaan. Tulis dulu. Susut nilai kenderaan. Okey. Saya buat kat bawah kenderaan. Dekat bawah. Dia nak kaedah apa tu? Baki berkurangan. Tengok dekat atas. Kenderaan berapa? Kenderaan. 60,500. 60,500. Tolak dulu. Susut nilainya ada berapa? Susut nilai kenderaan? 21,780. 21,780. Tolak dulu. Baru awak darabkan dengan 20%. Okey. Awak dapat berapa? 7744. Apa? 1? 11,666. 6. Betul tak yang lain? Sama tak? 11,666. 11 11,666. Okey, yang lain sama tak dapat? Sama tak dapat yang lain? Tekan kalkulator tu sama tak? Tak. Berapa awak dapat? Tolak je lah. Tolak lepas tu darab 20%. Awak dapat berapa? 7744. 744. Betul? 77? 7744. 7744. Tak apa, salah tak apa. Belajar kan? 7744. Okey, pergi dekat sini dulu. Dekat PKK. Pergi dekat kenderaan. Harga kenderaan awak dalam soalan ialah 75,000. Okey, tadi awak dapat 7744. 7744. 60,500 cikgu. Hah? Kenderaan 60,500. 60,500. Salah. 60,500. Okey. 7744 awak campurkan dengan perut susut lidah terkumpul kenderaan. 21780. Okey, berapa campur? 29524. 29 524. 524. Betul? Betul tak? Hilang pula formula dia. Betul tak? Betul tak? Okey, pergi dekat susut nilai mesin cetak.
Dia kata mesej cetak ni ialah garis lurus tapi dia bagi tempoh usia guna 10 bulan dengan nilai scribe-nya adalah 5,000. Ni kaedah yang kedua ni, penilaian semula. Jadi tengok ke atas mesej cetak. Mesej cetak ada 75,000. 75,000. Lepas tu awak tolak dulu dengan 5,000. 5,000 nilai scribe ni. Ni lain sikit kaedah ni. 5,000. Lepas tu awak bahagikan tempoh 10 tahun. 10 tahun. Awak bagikan tempoh 10 tahun. Tadi atas kos awak terus darab. Sekarang ni dia bagi nilai scribe dengan dia bagi tahun. Jadi awak kena tolak dulu, awak bagi 10 tahun. Okey, berapa dapat kat sini? Cepat-cepat dapat berapa? 70,000 dah bagi dengan 10 tahun. Berapa? Saya pun dapat jawapannya di sini. 70,000 bahagi dengan 10. Berapa? 7,000. 7,000. Ya Allah lah, bambanya awak tukang kereta. 7,000. Dapat 7,000. Pergi dekat PKK, mesej cetak awak ialah 75,000. Masukkan 75,000. Tadi awak dapat 7,000. Lepas tu tengok susuk nilai mesej cetak dah ada 21,000. 21,000 tambah 7,000, 20 berapa? 8. 28,000. Okey, ni saya buat formula jap. Jadi 28,000 ni tolak dengan ni. Okey. Jadi awak dah settlekan ni. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. 5 markah. Selepas tu dekat PKK pelarasan saja 6, 7, 8, 9. Ada 9 markah awak dapat di sini. Awak rekod ni saja ada 9 markah. Ingat markah banyak dekat pelarasan. Okey, bila dah siap, kita masukkan daripada atas. Jualan. Berapa jualan? Baca dengan pembaris. Berapa jualan? 95,285. 285. Ulangan jualan berapa? Saya nak tengok formula yang ni. Ulangan jualan? 375. 375. Betul tak? Dia semakin bertambah ke berkurang ni? Okey, semakin berkurang. Inventory awal. Berapa inventory awal? Inventory awal. Ada tak inventory awal? Inventory awal ada tak? Tak ada. Tak ada inventory awal Boleh tak awak kirakan dulu belah debit dengan belah kredit? Maknanya ada kira belah debit, ada kira belah kredit. Soalan ni, cuba kira dulu. Kira dulu belah debit dengan belah kredit. Dapat sama tak jawapannya? 331, 275. Sama tak jawapannya? Sama tak jawapannya? Belah debit dengan belah kredit sama tak? Tak. Tak sama. Belah debit berapa belah debit? Belah debit berapa nilai dia awak dapat? 315
315 475. 475. Belah kredit 331 3 275. 275. Tolakkan dua ni. Tolakkan dua ni. Tiga 315 475 tolakkan 331 275. Tolakkan dua ni berapa dapat? 15,800. 15,800. Ini namanya pembetulan kesilapan. Dia suruh awak cari inventory awal. Jadi masukkanlah kat sini 15,800. 15,800 awak masuk kat sini. Okey. Jadi ni saya dah ini dia tak imbang tau. Kalau tak ada inventory awal, bila tak imbang awak kena cari. Awak tolak je lah, awak kira balik. Sebab dia ada inilah namanya kebat. Soalan ni daripada Terengganu ni, dia kebat. Okey, jadi saya dah masukkan belian, tolak pulangan belian. Tengok nombor betul tak saya masuk? Campur akutan masuk, lepas tu tolak inventory akhir. Akhirnya saya dapat untung kasar. Selepas itu saya campur dengan hasil. Lepas itu saya sekarang ni saya tengah tolak masukkan saya punya belanja. Jadi gaji dah, kadar bayaran berapa? Kadar bayaran. 30. Okey, insurans 2640. 2640. Okey, yang lain dah automatik dia dah buat. Ini yang seronok ni sebab dia dah automatik. Tapi awak punya awak kena kira dengan tangan. Saya tak apa, saya nak ngajar saya boleh guna ni. Kerja khusus form 5 saya akan guna macam gini. 21891. Jadi saya terus masuk kat sini 21891. Okay, yang atas ni ini dah masuk. Yang ini dah. Kita tak ada tunai, kita tak ada ni, kita masuk pula dia punya dia punya akaun belum bayar. Akaun belum bayar berapa? 13590. 13590. Bank overdraft 5790. 5790. Nanti awak dapat jawapannya dia automatik. Okey, kat sini modal awal berapa? Modal awal 161,000. 161,005. Lepas tu ambilan berapa ambilan? Ambilan 1,500 ambilan. Ada pinjaman tak? Biasa kenapa nombor saya besar? Tak ada. Tak ada. Kenapa nombor saya besar? Campur tolak. Okey, yang ini sekejap. Saya nak tengok formula saya. Ada tak kena? Ni kiranya kejap lagi saya semak formula saya ni kalau ada tak kena, tapi biasanya dia kena imbang dekat bawah ni, kita mesti imbang. Okey, nanti saya semak balik dekat formula saya. Jadi untuk hari ni apa yang awak belajar? Yang pertama ialah awak belajar cara nak rekod inventory. Jadi inventory akhir ni satu awak akan masuk dekat sini, inventory akhir, satu lagi awak akan masuk dekat sini, inventory akhir. Yang kedua ialah awak belajar hutang lapuk. Kalau ada hutang lapuk. Jadi kalau ada hutang lapuk, dekat belanja hutang lapuk kena campur, kena tambah. Dekat PKK dia akan efek dekat akaun belum terima, dia kena tolak. Dia kena tolak dekat sini. Okey, yang ketiga awak belajar PHR. PHR dia dah bersih. Jadi yang bersih ni darabkan dengan 5%. Awak akan dapat nilainya kat sini PHR. Awak dapat nilai PHR. Baru awak rujuk dalam soalan. Nilai yang dah ada tu adakah berlaku penambahan atau pengurangan. Kalau penambahan dia akan kena duduk bahagian belanja. Kalau pengurangan dia akan duduk bahagian hasil. Okey, seterusnya ialah awak belajar susut nilai. Susut nilai awak belajar hari ni ada 3 kaedah sekarang ni. Yang pertama awak belajar baki berkurangan. Baki berkurangan ni tolak dulu baru darab. Okey, selepas awak dah dapat jawapannya, awak pergi dekat PKK.
Jadi susut nilai terkumpul ni, yang jawapan awak dapat tadi ni, awak kena tambah susut nilai yang dah ada dalam soalan. Kena tambah, lepas tu baru awak tolakkan dekat nilai buku kat sini. Yang kedua awak belajar lagi adalah penilaian semula. Penilaian semula, kalau dia bagi nilai skrap dengan tahun, tolak nilai skrap bahagi dengan tahun. Awak akan dapat 7,000. Kat sini akan sama juga, kena campur dulu susut nilai terkumpul, baru tolak dengan kos dia. Okey, sama yang satu lagi tadi awak belajar, atakos. Atakos senang je, dia darab sahaja. Dia darab. Selepas tu kat sini pun macam biasa, kena tambah, kena tolak. Kat sini ada perabot Ada perabot tak sini hari ni? Sini ada perabot tak? Tak ada. Awak ada aset satu lagi kan, premis kan? Kan? Premis. Okey, berapa premis? 87,000. 87,000. Sebab lagi jauh sangat. Dah imbang dah. Betul lah formula ni. Dah imbang dah. Premis tertinggal tadi. Saya guna dalam kerja khusus boleh guna macam gini. Tapi dalam peksa kira manual kena kira macam gini, jadi cikgu dulu. Kalau accountant awak akan kira macam gini. Awak akan masuk saja data dan awak akan mencari kat mana tak imbang. Awak salah masuk ke atau awak tertinggal masuk. Yang tadi ni kita tertinggal masuk. Jadi ni dia dah imbang dah. Okey. Seterusnya awak belajar hari ni nilai skrap Okey dah. Jadi hari ni ni kejap lagi saya bagi kejap lagi. Jadi hari ni apa yang awak belajar ialah banyak awak belajar tingkatan 5 siapa yang masuk kelas ni saya rasa ada banyak benda awak belajar, iaitu awak belajar inventory akhir, hutang lapuk, lagi awak belajar peruntukan hutang ragu, susut nilai, ada 3 kaedah sekali awak belajar pada hari ni. Okey, ada nak tanya tak? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Tingkatan 5? Ada nak tanya? Tingkatan 4 dia nak try buat dulu. Tak ada. Jelas tak malam ni belajar? Jelas. Okey, jelas Yang lain jelas Maknanya siapa yang masuk kelas malam ni ada banyak ilmu. Awak belajar banyak ni awak belajar. Saya dah masukkan sekali. Iaitu awak belajar tadi inventory akhir. Ada banyak kaedah tadi. Ambil direct ataupun ambil daripada kad inventory. Yang kedua awak belajar hutang lapuk. Lepas tu awak belajar peruntukan kata ragu. Susut nilai awak belajar 3 kaedah. Ada 4 benda awak belajar malam ni. Dengan susut nilai 3 kaedah sekali. Jadi untuk next kelas, jangan miss sebab next kelas saya nak ajar pula hasil dan belanja. Hasil dan belanja. Lepas tu next satu perjumpaan lagi. Next kelas ni kita akan hasil dan belanja. Lepas tu kita next satu perjumpaan lagi. Kita akan belajar lain-lain maklumat tambahan. Tapi kita menggunakan soalan yang sama. Kita guna soalan yang sama, saya akan naikkan benda lain dulu. Okey, bila dah habis belajar, minggu depan kita boleh habis Okey, dah habis, baru saya combine semua sekali maklumat tambahan. Lepas tu kita buat satu-satu. Iaitu latihan kena lebih sikit. Nanti awak akan mahir tajuk ni. Sebab tajuk ni tingkatan 4, tingkatan 5 pun saya akan keluarkan soalan 2 periksa pertengahan tahun, akhir tahun, SPM insya-Allah akan keluar. Percubaan memang ada. Soalan ni adalah soalan wajib. Dia adalah milik tunggal. Okey. Ada soalan? Ada. Tak ada. Tak ada. Belajar tingkatan 4 macam biasa kena buat pre dan post test soalan yang sama Jadi soalan 1 2 kali, soalan 2 2 kali. Soalan 2 ni dah boleh terurujuk Soalan 1 ni bagi saya sekejap, saya tengok kat mana salah. Nombor 2 dah imbang dah, nombor 1 mungkin teknikal tu. Okey, pelajar tingkatan 5 kalau nak pandai kena buat 2 kali sebab ini repair balik maklumat, repair balik pelarasan malam ni. Sebab saya tahu tingkatan 5 ni kalau biru ni yang masuk ni sebenarnya kebanyakannya dia dah mantap pelarasan. Tapi dia nak repair balik saja. IBK awak kena repair balik. Sebab tahun lepas awak belajar dengan cikgu lain, mungkin lain kaedah. Dengan saya kaedah saya adalah kejar markah. Hari ni saya dah dapat mesej daripada pelajar yang gagal hari tu. Saya tak balas lagi ni. Saya nak buat ayat sikit. Pelajar yang gagal. Dia dah balas dah mesej saya. Sebenarnya
Kecewa tu ada sebab dia tak dengar kata. Itu yang kecewanya. Jadi minta tolonglah, janganlah lulus sahaja sebab akaun sangat membantu sebenarnya. Soalan dah bocor dah. Ni soalan ni memang akan keluar. Soalan akan bocor. Okey, saya nak kalau siapa yang slow lagi format ni, tolonglah tampallah dekat dinding ke. Saya dulu saya tampal, katil saya 2 tingkat. Saya tampal dekat bawah. Bila saya tidur saya akan nampak. Lepas tu saya ada nota lipat-lipat lagi untuk ingat format. Format ni duduk dalam kepala benda tu duduk kepala. Nampak je duduk kepala dia terus jalan. Itu cara kita nak ingat format. Okey, terima kasih pelajar yang hadir pada hari ni. Pelajar Tatan 5 boleh terus buat latihan. Tiap tempat ada masa lagi ni terus buat latihan Saya nak hantar jawapan tadi. Ada 2 fail saya hantar yang berbeza. Kalau nak try siapa ada laptop boleh try tapi nak buat latihan jangan guna Excel ni. Ini untuk saya guna untuk semak jawapan je. Kalau awak nak guna kena guna manual. Jangan pula kata guna Excel nanti awak tak pandai tekan calculator laju. Okey. Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada boleh buat kerja. Kita sambung buat kerja. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Esok tak ada kelas Terima kasih. Okey, terus sambung buat Terus sambung buat. Baik, cikgu. Okey. Baik cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Amin. Okey.